Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat video pasal isu ada students masa banjir mereka pergi membersihkan kuil lah. Okey, student-student Melayu. Mereka pergi bersihkan kuil. Begitu juga dengan student India, dia pergi bersihkan masjid. Okey. Mengenai perbuatan ini, ada ustaz Islam yang mereka salahkan perbuatan ini. Mereka seolah-olah mereka cakap benda ni adalah haram. Okey. Ada juga ustaz yang lebih melampau, dia cakap dewa-dewa Hindu ada dalam kuil Hindu adalah syaitan. Okey. Banyak kali telah ditegur kepada ustaz-ustaz Muslim, kalau dia tak tahu pasal agama lain, dia tidak sepatutnya komen ataupun membuat tafsiran sendiri. Tapi mereka masih degil. Mereka sanggup melabelkan dewa-dewi kami sebagai syaitan. Okey, banyak laporan polis telah dibuat. Okey, polis masih gagal untuk mengambil tindakan. Okey, polis sentiasa dalam hal ini membuat tindakan double standard, di mana katakan orang bukan Islam menghina Islam, polis serta-merta ambil tindakan. Tapi orang Muslim dia hina agama lain, walaupun banyak laporan polis dibuat, tak ada tindakan. Okey. Ini adalah situasi negara ini. Okey. Di mana saya dalam pemerhatian saya, apabila timbul isu kes rasuah, untuk mengalihkan pandangan rakyat, mereka akan timbulkan isu perkauman macam inilah. Mereka yang biasanya berlaku macam inilah. Itu yang saya percaya. Okey, di mana ustaz-ustaz ini, okey, sekarang kalau kita perhatikan isu rasuah, ketua pengarah SPRM semua timbul. Jadi untuk mengalihkan pandangan rakyat, mereka akan menimbulkan isu perkauman. Mereka akan menghina agama Hindu. Dan biasanya orang Hindu akan jadi marah, dia pergi laporan polis banyak-banyak, akan jadi fight lah. Okey. Dari pemerhatian saya, ini adalah satu percubaan mengalihkan pandangan rakyat daripada isu rasuah. Okey, ini adalah propaganda politik saja. Okey, dari pandangan saya, ini adalah perbuatan macam ni, bersihkan tempat sembahyang orang lain adalah satu perbuatan yang boleh mewujudkan perpaduan. Tapi tafsiran mereka macam itulah. Okey. Mereka cakap ini tidak betul di sisi agama Islam. Saya tak pastilah tafsiran mereka betul atau tidak. Okey, tapi sebagai Hindu, dalam video ni saya nak menjelaskan kepada semua orang Muslim, terutamanya ustaz-ustaz itu, mengenai agama Hindu. Okey, mereka tidak perlu menyebut dewa-dewa kami, dewa-dewi kami sebagai syaitan lah. Okey, pasal ini menunjukkan mereka salah faham, okey, tentang agama Hindu. Sebenarnya agama Hindu adalah satu agama yang hebat, satu agama yang agak complicated. Kalau kamu salah faham, mungkin awak akan cakap benda-benda macam ni lah, akan anggapkan dewa-dewa dalam Hinduism adalah syaitan. Okey, ataupun orang Hindu tu sendiri mungkin dia tak akan faham apakah kehebatan agama Hindu. Okey, biasanya mereka buat sembahyang dalam Hinduism mengikut kepercayaan. Okey, sedangkan agama Hindu adalah satu agama yang saintifik. Okey, dia bukan suatu agama pun. Hinduism sebenarnya satu cara hidup. Semuanya disetkan mengikut
alasan-alasan saintifik, dan tidak ada wujud sebarang kepercayaan dalam Hinduism. Itu bukan agama. Okey, nama sebenar agama Hinduism adalah Sanatana Dharmam. Okey, itu adalah nama sebenar dia. Dia adalah cara hidup semua penganut Hindu lah. Okey, dia bukan suatu agama, itu adalah cara hidup saja, bukan kepercayaan. Dan nama Hindu tu diberi oleh orang Arab. Okey, mereka melabelkan sungai Indus itu sebagai Hindu. So orang-orang yang hidup sepanjang sungai Indus, mereka panggil Hindu. Lama-lama oleh kerana persaingan agama, masing-masing labelkan saya ni agama ini, saya ni pengikut agama ini. Okey, lama-lama mereka pun, orang Hindu pun, okey, yang asalnya nama dia Sanatana Dharmam, dia ambil nama yang orang Arab bagi itu, dia letakkan dalam diri dia pun claim agama dia apa? Agama dia adalah Hinduism. Okey, saya ulang balik, itu bukan agama. Okey, Sanatana Dharmam sebenarnya bukan agama, bukan kepercayaan. Semuanya disetkan mengikut saintifik. Okey, untuk kefahaman saja dalam video ni saya akan sebut Hinduism sebagai agama. Okey, dan saya akan cuba menerangkan mengapa agama itu satu agama yang terhebat. Okey, bukan yang biasa-biasa. Biasanya agama dia mengenai kepercayaan, mereka percaya sesuatu. Okey, tapi Hinduism ni dia bukan kepercayaan. Okey, apabila dia cakap, dia janji dia akan memastikan seseorang itu boleh bersepadu dengan Tuhan, boleh reunion dengan God, dia akan buat, dia ada proses-proses dia. Okey, mereka tu cara hidup mereka. Mereka tahu, okey, buat step-step ni. Katakan kita nak masak satu resipi, kita nak masak katakan nasi lemak, kan ada cara-cara dia, campur ni at last jadi nasi lemak kan. Macam tu lah. Mereka, okey, awak buat ini, awak akan bersepadu dengan Tuhan. Itu bukan kepercayaan, itu adalah formula. Mereka ada formula, begitu hebat mereka. Bukan mereka cerita pasal Tuhan. Hinduism bukan satu agama, dia cerita pasal Tuhan. Dia akan membawa kita kepada Tuhan. Dia ada cara dia ada proses dia ada formula dia. Begitu hebat agama itu. Dia bukan membina manusia yang mulia ke, manusia yang baik. Dia menjadikan kita menjadi dewa-dewi, macam malaikat, macam nabi. Okey, macam God Messenger. Okey, di mana tahap yang dia cuba nak bawa kita adalah manusia adalah dia nak setiap manusia ada God consciousness. Okey, apa yang Tuhan tahu, kita pun hampir semua perkara tu kita akan tahu. Okey, bayangkan satu komputer yang tak ada internet connection, awak boleh akses data yang ada dalam komputer tu saja. Once awak komputer tu sudah ada internet connection, awak boleh melayari banyak website, boleh akses kepada banyak data. Banyak maklumat awak boleh cari. Betul? Macam itulah. Once awak manusia yang biasa pada hari ini, apabila awak sudah mencapai ke tahap itu, di mana awak sudah mencapai ke tahap sudah ada God consciousness, di mana awak akan tahu kebanyakan perkara yang Tuhan tahu. Okey, di mana beza dia manusia yang biasa ke manusia yang sudah enlightened. Okey, enlightened maksudnya dalam satu proses pencerahan, dia sudah mencapai ke level itu, di mana dia dah reunion dengan God. Dia dah bersepadu dengan God. Okey, di mana saya hanya bagi contoh lah, di mana katakan connection internet sudah berlaku kepada internet komputer itu, dia boleh akses banyak data. Macam tu lah. Apabila manusia sudah
sudah ada God consciousness, dia bukan lagi manusia biasa. Okay, cara dia berfikir, cara dia dia punya keseluruhan dia akan berubah. Okay, pandangan mengenai hidup manusia itu semuanya berubah. Dia pasal dia sudah reunion, dia sudah ada reunion dengan God, dia sudah ada God consciousness. Okay, Hinduism ni adalah satu agama yang sehebat itu. Dia tidak pergi benda-benda yang simple. Dia tidak cakap pasal kepercayaan. Dia macam agama lain, dia lebih kepada ajaran moral. Okay, subjek moral. Subjek moral apa dia buat? Dia akan cakap benda ni salah, benda ni betul, kena buat macam ni. Contohnya buang sampah di merata tempat salah, kena buang sampah dalam tong sampah. Kebanyakan agama dia ajar manusia macam ni. Okey, dia cakap benda ni salah, benda ni betul, kena buat ni, kena buat tu. Okey, ada pantang larang dia. Okey, macam tu saja kebanyakan benda tu. Okey, kebanyakan mereka adalah kepercayaan. Tapi Hinduism kebanyakan benda dia adalah benda saintifik. Okey, itu beza dia. Begitu hebat punya agama. Okey, satu agama yang paling hebat, yang wujud paling tertua di dunia, dia wujud tak tahu berapa tahun yang lepas dia wujud, tapi mengikut rekod yang kukuh yang manusia ada adalah Lord Shiva adalah orang pertama membuat ajaran Hinduism dengan cara yang proper, dengan cara yang ada lebih sistematik. Okey, dia buat satu pengajaran. Okey, 12,000 tahun yang lepas. Okey, kemudian Lord Krishna membuat pengajaran, masih agama Hindu juga, dan kemudian agama-agama lain wujud. Okey, mula-mula saya nak jawab, apakah keperluan apabila satu agama yang hebat yang boleh membuatkan manusia reunion dengan God, sudah ada, apakah keperluan agama-agama lain diperlukan? Sedangkan Hinduism adalah agama yang terhebat, tertua. Mengapa manusia pun masih telah memerlukan agama-agama lain? Saya nak jawab soalan ini dengan display beberapa gambar. Saya menjelaskan secara teknikal lah. Mengapa? Apakah keperluan agama-agama lain seperti agama Buddha, Kristian dan juga agama Islam, dan juga berikutnya beberapa agama telah wujud. Kita kena faham konsep ni dengan peredaran planet, ataupun solar system. Kita perhatikan bumi kita. Bumi kita ni dalam satu hari 24 jam dia buat satu putaran. Apabila dia buat satu putaran, akan wujud siang dan malam. Pada masa yang sama, setiap hari dia akan buat satu peredaran. Dia akan gerak sedikit mengikut orbit dia. Dalam orbit dia gerak hampir 1 darjah. Dalam satu tahun, iaitu 365 hari, dia buat satu peredaran lengkap mengelilingi bintang kita, iaitu matahari. Itu adalah peredaran. Dari segi peredaran, solar system kita mempunyai satu bintang bernama matahari dan 9 planet. Bumi kita ni dalam orbit yang nombor 3. Satu set ini adalah solar system kita. Solar system kita itu sendiri, dia buat satu peredaran mengikut orbit dia. Bukan dia berhenti dalam satu tempat. Apabila dia buat peredaran, apa akan berlaku adalah dalam peredaran solar system kita, maksudnya matahari dengan 9 planet kita adalah solar system kita, dia buat satu peredaran mengikut orbit dia. Apabila perjalanan dia beribu-ribu tahun memerlukan untuk lengkapkan, hampir 24,000 tahun dia perlukan untuk melengkapkan orbit dia. Dalam peredaran dia, ada masa dia mendekati satu lagi solar system yang giant, yang besar.
Saya bagi ilustrasi saja dalam gambar ni. Anggapkan yang yang besar tu adalah solar system yang giant yang saya maksudkan. Yang kecil itu anggapkan solar system kita yang mempunyai 9 planet dengan matahari. Okey, bayangkan apabila dia pusing dia datang mendekati solar system yang besar ni, apa akan berlaku? Makhluk yang hidup dalam planet itu, dikatakan di bumi, katakan manusia, manusia tu apabila mendekati saja solar system kita kepada solar system giant ni, dia punya kebolehan untuk wisdom dia akan meningkatlah. Dia bukan wisdom, maksud saya satu keadaan lebih pandai, lebih bijak daripada orang yang arif. Dia bukan orang yang biasa. Automatik dia punya IQ dia akan meningkat. Dia untuk mengenali Tuhan. Jadi lebih mudah untuk semua makhluk untuk mengenali Tuhan apabila solar system kita mendekati solar system giant tu. So tak tahulah apa energi ataupun apa yang perkara yang berlaku apabila mendekati solar system kita, mendekati solar system giant ni. Dia membuatkan mereka itu bijak. Apabila semakin jauh daripada giant solar system ni, solar system kita semakin jauh, semakin jahil. Itulah konsep. Dalam Hinduism, benda ini dipanggil sebagai, konsep ini dipanggil sebagai yuga. Peredaran ini adalah dinamakan yuga. Mereka bagi kepada 4 yuga. Yang yuga yang paling jauh dengan dua solar system ni, yang giant dengan solar system kita, paling jauh dipanggil Kali Yuga. Dalam kepercayaan Hindu, dalam Kali Yuga ni manusia akan jadi jahil. Kalau kita memerhatikan dengan pergerakan peredaran ni, dengan yuga, perubahan yuga ni, sebenarnya peredaran solar system ni lah mengikut orbit dia dipanggil yuga. Apabila 12,000 tahun yang lepas, satu peredaran lengkap memerlukan lebih daripada 24,000 tahun. Separuh dia adalah 12 tahun. Jadi maksudnya dalam 12 tahun dia akan dari paling jauh ke paling dekat. Jadi 12,000 tahun yang lepas, Lord Shiva membuat ajaran dia. Maksudnya apabila ketika itu solar system kita paling dekat dengan giant solar system yang itu. Di mana maksudnya masa tu semua makhluk yang hidup dalam bumi ini mempunyai wisdom yang banyak. Kebolehan untuk mengenali Tuhan itu lebih mudah. Jadi ajaran yang dibuat oleh Lord Shiva ni ajaran yang paling tinggi, paling hebat. Pasal kebolehan makhluk dalam ketika tu untuk memahami Tuhan tu amat tinggi. Jadi dia buat satu ajaran yang terhebat. Itu yang awak pertama kena faham. Jadi Hinduism ni dibuat ajaran oleh dua Lord, di mana Lord Shiva dengan Lord Krishna. Sekarang awak nak lihat Hinduism ni dengan ajaran siapa? Kalau awak pergi kepada ajaran Lord Krishna, iaitu ketika planet solar system kita terlalu jauh daripada giant solar system itu, ketika makhluk dalam bumi ini menjadi paling jahil. Sekarang awak nak pergi ambil ajaran yang dibuat oleh Lord Krishna, di mana satu ajaran yang dibuat untuk manusia yang paling jahil. Jadi awak buat perbandingan, ambil ajaran Hinduism apabila dibuat untuk manusia yang paling jahil, ini adalah satu perbandingan yang tidak adil. Sebab itu
awak sentiasa memandang rendah pada agama Hindu. Apabila awak memahami ajaran yang dibuat oleh Lord Shiva, baru awak akan tahu berapa hebat agama ini. Itulah pasal banyak kali kami dah tegur ustaz-ustaz Muslim, kalau awak tak tahu pasal Hinduism, awak jangan komen. Awak tak tahu berapa hebat agama itu, awak jangan komen bukan-bukan pasal agama itu. Okey? So inilah masalah mereka. Mereka punya kebodohan. Mereka tidak tahu apa pun pasal agama itu, berapa hebat agama itu, mereka cakap semua itu syaitan. Okey? Kita datang kembali kepada ajaran Krishna. Krishna tuntut diri dia sebagai Tuhan. Okey? Sebabnya Krishna tahu manusia ini sudah capai ke tahap dia tidak boleh kenali Tuhan. Okey, dalam proses peredaran yuga inilah, ini bukan pilihan Krishna. Krishna cuba selamatkan manusia. Okey, dia bagi satu pegangan untuk manusia mengingati Tuhan. Tapi bukan Krishna nak claim diri dia Tuhan dan kelirukan manusia ke, ataupun dia mempunyai niat yang jahat macam syaitan ke, untuk dia ambil alih membuat ajaran sesat untuk manusia, untuk mereka sesat, tak kenali Tuhan. Bukan. Okey? Lord Krishna hanya cuba membantu manusia dengan pasal Lord Krishna sudah ada God consciousness, dah reunion dengan God. Jadi Lord Krishna tahu macam mana membawa manusia kepada Tuhan. Tapi masalahnya manusia yang jahil. Okey? Jadi dia simplify ajaran yang dibuat oleh Lord Shiva. Jadi banyak benda Lord Krishna abaikan. Dia bagi lebih kepada bhakti yoga, di mana devotional, yang mana dia sembahyang, dia percaya ini adalah Tuhan. Dia ajar benda-benda lebih mirip dengan agama-agama lain lah. Dia downgrade. Boleh dikatakan Krishna telah downgrade ajaran Hindu, okey, di mana dia mirip dengan agama-agama lain, lebih kepada kepercayaan. Tadi saya cakap Hinduism bukan satu agama melibatkan kepercayaan. Itu adalah proses, satu formula untuk mencapai kepada Tuhan. Tapi Lord Krishna telah downgrade Hinduism kepada lebih kepada kepercayaan. Dia suruh sembahyang, dia suruh percaya pada diri Lord Krishna tu sebagai Tuhan. Dia suruh sembahyang. Okey? So, apa yang Lord Krishna cuba buat adalah dia dari segi mental dan emosi cuba mengawal manusia supaya mereka tidak sebelah syaitan. Okey, mereka jadi be humble, dia sembahyang, dia percaya. Itulah cuba dibuat oleh Lord Krishna. Okey. Lepas tu peredaran naik balik. 5,000 tahun lepas Lord Krishna pertama kali dia selesaikan ajaran dia pergi. Saya bagi tahu itu ajaran untuk orang yang paling jahil. Jadi apabila planet semakin solar system kita semakin pusing, dia nak mendekati balik. Apabila manusia ini kejahilan dia semakin kurang, dia jadi lebih wisdom dia akan meningkat dalam peredaran ini. Jadi wujudlah keperluan agama-agama lain seperti Buddhism. Lepas tu ada Kristian, lepas tu ada Islam. So mereka ni menaik tarafkan sedikit demi sedikit pengajaran itu. Sekarang masalah dengan agamawan Islam adalah dia buat perbandingan ajaran Lord Krishna, apa yang ditulis dalam Vedas, apa yang itu, mestilah akan nampak paling rendah ajaran macam dia punya ajaran, dia nampak macam itu. Okey? Tapi perbandingan ini tidak adil apabila dia tidak memahami apakah ajaran dibuat oleh Lord Shiva.
mereka kena ambil kira dua-dua ajaran ini, Lord Krishna dengan Lord Shiva. Baru dia tahu berapa hebatnya agama Hindu. Okey? So, ini yang saya rasakan cukup tidak adil. Apabila perbandingan yang mereka buat tu cukup tidak adil. Okey? Mereka tidak layak untuk sentuh pasal agama Hindu. Pasal banyak benda mereka tidak tahu. Okey? Okey, semua macam patung-patung yang ada. Saya nak jawab benda ni. Apa benda ni? Patung-patung yang ada dalam temple ni sebenarnya apa? Dia ni Tuhan ke? Dia ni apa? Apa objek tu? Mengapa kena sembahyang? Okey, saya nak jawab soalan ini. Patung itu dia bukan Tuhan. Patung itu dibina mirip dengan Lord mereka, dewa-dewi mereka yang hidup dalam muka bumi ni. Mereka bukan dari mana-mana. Mereka salah satu masa tertentu mereka memang hidup dalam bumi ini. Macam hari ini kita hidup kan. Macam itulah. Semua Lord ni, Lord Shiva ke, Lord Krishna ke, semua ni, Lord Vinayaka yang nampak dekat gambar ni ke, semua satu masa yang dahulu mereka hidup dalam bumi ini. Ada yang antara mereka dewa-dewa ini, ada yang manusia, ada yang bukan manusia. Okey? Tapi mereka masa itu mereka hidup dalam bumi ini dan mereka membuat ajaran agama. Okey, kepada manusia yang biasa. Okey? So, masa itu mereka seolah-olah macam superheroes lah. Okay, masa itu mereka adalah macam superheroes. Mereka ada supernatural power. Yang manusia tak ada, mereka ada. Jadi mereka dianggapkan sebagai something special. Okay, macam Tuhan lah. Mereka something special. Okay, jadi rupa patung-patung ini dibuat sama rupa macam dewa-dewi yang dulu hidup dalam bumi ini, yang manusia masa itu menganggapkan mereka ni special. Patung-patung ni didesain dengan rupa mereka supaya mereka boleh menghormati sebagai Tuhan, sebagai somebody special. Okay, somebody yang ada special power. Okay, itu saja objektif dia. Tapi adakah dalam patung tu yang ada rupa macam Lord Vinayaka ni, adakah Lord Vinayaka duduk dalam tu? Tak ada. Bukan dia duduk. Lord, aku kena faham, karakter tu memang ada. Watak tu memang ada, dulu ada dekat bumi. Sekarang tak ada. Yang patung ni bukan watak itu pun. Bukan Lord Vinayaka duduk dalam patung tu. Tak ada. Adakah patung ni Tuhan? Tak ada. Adakah Lord Vinayaka itu Tuhan yang watak yang sebenar itu Tuhan? Tidak. Bukan Hinduism maksudkan macam tu. Awak yang salah faham. Jadi, apakah fungsi patung-patung ini? Saya nak jelaskan benda ni. Fungsi patung-patung ini adalah kita kena faham yang pertama adalah tahap preparation manusia, tahap emosi dan mental supaya dia tidak pergi ke sebelah syaitan. Dia kena menuju ke arah Tuhan. Itu adalah idea semua agama. Dia membuat ajaran-ajaran yang baik supaya manusia ni dia tidak pergi ke sebelah syaitan, dia menuju ke Tuhan. Itu preparation pertama. Preparation yang kedua dari level energy form. Cosmic energy, whatever energy yang makhluk tu perlukan untuk mencapai ke Tuhan. Adalah kuasa ataupun tenaga yang diperlukan. Itu lagi satu perkara. Yang akhirnya adalah God consciousness. Sekarang target orang Hindu adalah mencapai God consciousness. Dia pada masa yang sama, untuk menuju ke arah itu, dia perlukan dua benda. Satu adalah persediaan dari segi emosi dan mental, supaya dia tak jadi orang yang jahat. Dia kena maintain orang yang baik. Yang pertama. Keduanya adalah apakah tenaga, apakah
energi yang dia perlukan untuk dia mencapai God consciousness. Okey? Okey. Di sini dengan membentuk patung ni dalam rupa dewa dewi mereka, di sini orang Hindu boleh merasakan dia masih nampak Lord Vinayaka ke, Lord Krishna ke, Lord Shiva ke. Mereka bina patung itu supaya ada satu tarikan antara manusia dengan itu, mereka sebagai seorang yang mereka anggapkan sebagai Tuhan dahulu. Jadi dengan itu mereka boleh kawal emosi dan mental mereka untuk patuh kepada, surrender kepada patung itu sebagai Tuhan. Itu satu tarikan yang pertama. Kedua, apabila mereka buat sembahyang itu, dalam Hinduism 3 cara dia gunakan untuk mendapat cosmic energy yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kepada Tuhan. Cosmic energy yang itu mereka dapat dengan 3 cara. Satu adalah yandra, satu lagi mantra, lagi satu tantra. Okey? Mantra adalah ucapan mantra. Dia cakap mantra kan. Okey. Yantra tu ada banyak shape lah, macam pyramid kan. Okey, dia punya simbol dia, lukisan corak-corak dia. Kalau kita place dalam satu tempat, kita sembahyang pada dia, dia akan reflect cosmic energy kepada kita. Itu adalah benda-benda saintifik yang dibuat dalam Hinduism. Benda ni bukan kepercayaan. Ini adalah benda-benda saintifik. Apakah nature ni, alam semesta ni, apa dia reflect kepada kita apabila kita buat sesuatu, proses. Proses yang digunakan adalah satu chanting mantra, satu lagi placekan yantra dan sembahyang pada dia akan reflect energy. Yang lagi satu adalah tantra. Macam ada patung, ada barang-barang disusun, disembayangkan. Macam ada banyak barang disusun, disembayang. Semua tu adalah lebih kepada tantra. Tiga benda ni dia buat untuk mendapatkan cosmic energy. Itu saja. Tak ada apa benda. Kalau seorang Hindu pergi temple, dia minta macam orang biasa agama lain, dia pun minta, Tuhan, saya nak ini, saya nak itu. Sebenarnya itu adalah kepercayaan dia. Itu bukan idea Hinduism. Itu kepercayaan. Dia sudah tengok banyak video movie, dia tengok orang lain, agama lain, apa mereka buat, dia pun sudah mula buat benda tu. Agama Hindu ni telah di-downgrade oleh Lord Krishna seperti alasan saya bagi pasal manusia sudah jadi jahil. Itu satu benda yang pertama. Kedua, semasa British masuk menjajah India, masa tu dia sudah hancurkan semua ajaran agama Hindu. Dia dah putar belitkan agama Hindu ni. Daripada agama saintifik sudah jadi lebih kepada kepercayaan lepas British masuk. Yang benda yang saintifik dulu mereka membuatkan untuk faktor kesihatan. Apabila dua orang kahwin, ada campur golongan dikahwin dengan ni, anak dia boleh jadi kena penyakit. Ada certain orang saja boleh kahwin. Itu adalah faktor kesihatan, faktor saintifik. Jadi apa orang Hindu buat, dia asingkan golongan. Awak dengan awak ini saja boleh kahwin. Dia asingkan kumpulan ni boleh kahwin, ini tak boleh kahwin, macam tu. Pasal dulu tak ada vaksin. Bila tak ada vaksin, cara mereka membuat pengagian macam itulah. Mereka melarangkan ada pihak dia tak boleh kahwin. Lelaki perempuan ni tak boleh kahwin. Masa British masuk tu, dia sudah jadikan ni sebagai kasta. Kasta ni sebenarnya tidak wujud dalam agama Hindu. Hanya wujud dengan faktor kesihatan. Kerana masa tu tak ada vaksin.
untuk mengatasi banyak penyakit. Jadi mereka buat pengagihan macam tu, siapa boleh kahwin, siapa tidak boleh kahwin. Yang lepas British masuk, dia buat semua sistem kasta. Okey. Jadi jangan memburukan nama agama Hindu lagi dengan satu lagi perkara ni. Hinduism ni dia menyebarkan sistem kasta. Tak ada. Ini adalah di perbuatan British. Okey. Jadi jangan ini lagi satu benda yang tidak adil mereka buat. Kerosakan yang British buat kepada Hinduism, okey, itu pula digunakan oleh banyak orang Muslim untuk memburukkan nama agama Hindu. Ini pun lagi satu perkara yang tidak adil. Okey. So, seperti saya nak ulang balik, benda ni bukan syaitan. Okey, ini tidak wajarlah disebut oleh apa agamawan Islam. Benda ni adalah satu device. Okey, patung-patung ini harus difaham, satu device membantu manusia yang mendekati dia, membuat prayers dekat dia akan pantul balik cosmic energy yang diperlukan oleh manusia. Okey, saya akan datang kepada apakah keperluan manusia mendapat cosmic energy itu. Okey? Okey, dekat kefahaman yang saya nak bagi, patung-patung dalam temple ni adalah untuk reflect cosmic energy, itu saja. Tak ada apa benda. Dia bukan Tuhan, dia bukan Lord yang tersebut, tak ada apa. Okey, fungsi device tu, patung-patung itu untuk reflect cosmic energy, itu saja. Okey, the whole temple, okey, temple punya fungsi dia bagi cosmic energy yang diperlukan oleh manusia supaya dia boleh mencapai kepada Tuhan. Itu saja, tak ada lebih, tak ada kurang. Itulah idea temple. Okey. Okey, saya datang kepada bahagian terakhir di mana okey. Apakah keperluan cosmic energy itu? Okey. Ini yang banyak agama tidak sentuh pasal peredaran yuga tadi itu semakin jauh daripada giant solar system tu. Solar system kita terlalu jauh. Jadi kebolehan nak faham Tuhan pun kurang. Okey. Jadi ajaran dah lebih kepada kepercayaan. Banyak agama membuat ajaran kepercayaan untuk menjaga mental dan emosi manusia supaya mereka tidak pergi jalan syaitan, mereka menuju kepada Tuhan. Okey, itulah kebaikan yang maksimum boleh buat agama-agama biasa. Okey, tapi Hinduism ni dia lain daripada lain. Dia hebat, dia agama yang paling hebat. Dia bukan saja Lord Krishna, masa Lord Krishna saja benda tu sudah capai ke level ini. Tapi sebenarnya Hinduism tu dia ada chapter yang berbeza. Dia boleh membawa manusia reunion balik dengan Tuhan. Dia boleh memberi God consciousness. Ini agama yang paling hebat. Kita kena faham dia. Okey? Tanpa memahami dengan kefahaman agama biasa itu kepercayaan. Okey, satu subjek macam moral saja, ini boleh buat, itu tak boleh buat. Ini boleh buat, itu tak boleh buat. Ini bukan Hinduism. Sorry. Okey, Hinduism untuk manusia yang bukan nak jadikan manusia yang baik. Hinduism untuk manusia menjadi hebat. Okey, dia jadi macam dewa-dewi, dia jadi macam nabi, dia jadi macam God messenger. Okey, dia memberi God consciousness. Dia menjadikan kita hampir sama macam Tuhan itu sendiri. Itulah kehebatan Hinduism. Okey? So bagaimana dia buat? Okey? Nampak tak cara dia bagi cosmic energy tadi? Semua cara dia buat, semua sembahyang dia buat, okey? Semua structure temple tu semuanya untuk memberi cosmic energy kepada orang yang pergi sembahyang di dalam temple itu. Okey? Jadi, apakah cosmic energy itu akan buat kepada manusia? Okey. Dalam badan manusia ada 7 cakra yang penting. Okey? Dalam poin yang ditujukan dalam gambar ini. Okey, banyak agama tidak sentuh pasal itu. Oleh kerana agama awak tak sentuh pasal itu, awak tidak boleh cakap benda tu tak ada. Okey? Ini bergantung awak berminat ataupun tidak. Okey? Berbeza dengan
binatang-binatang lain, manusia beza dia ada cakra. Okey? Cakra ini adalah satu benda yang boleh dikatakan separa fizikal. Dia bukan fizikal, dia juga bukan 100% spiritual macam soul, macam roh kita. Lepas mati kan roh kita akan keluar. Dia bukan tahap non-physical macam roh, ataupun dia bukan physical macam body kita boleh scan dengan x-ray ke, okey, boleh nampak ke potong badan kita, boleh nampak ke tak boleh nampak. Okey, jadi dia macam separa physical saja. Okey, so sebenarnya ada beribu-ribu cakra dalam badan kita untuk dia tarik cosmic energy dalam badan kita untuk menjadikan kita ni lebih hebat, manusia yang bukan biasa. Okey, so apa dia buat yang apa yang penting di sini, ada main chakras. Dalam beribu-ribu cakra tu, yang 7 ni adalah paling main. Okey, yang paling penting. Okey, kalau dia activate cakra ni, dia mula berfungsi dalam badan seorang manusia. Okey, dia akan jadi bukan lagi manusia yang biasa. Okey, dalam ni lah, di sinilah bermulanya proses mendapati God consciousness. Inilah permulaan dia, langkah pertama. Jadi segala usaha yang dibuat oleh Hindus adalah untuk activate cakra-cakra ini, untuk dia pergi next level. Okay, that's why dalam Hinduism, sembahyang pada dewa-dewi itu, prayers yang mereka buat adalah lowest level. Dia ada 4 level. Satu adalah level pertama, dia nampak patung-patung itu, watak-watak itu sebagai Tuhan. It's not true, ni bukan benar, tapi itu adalah kepercayaan dia saja ke semasa lowest level ajaran agama Hindu. Next level, dia apabila dia dapat cosmic energy, okay, sistem dia dalam diri dia semakin mula berfungsi, dia punya tahap kedua dia akan jadi level dia buat prayers yang lebih hebat daripada orang biasa. Okey, dia macam Sami dalam kuil tu kan, yang buat upacara sembahyang semua tu. Okey, yang ordinary person tu dia jadi lebih maju dalam cara sembahyang dia. Okey, dia jadi lebih hebat. Okey, masih dianggapkan level kedua, masih dianggapkan patung-patung yang dewa-dewa itu sebagai Tuhan. Belum canggih lagi. Okey, tahap ketiga, apabila dia jadi lebih arif, lebih maju sistem dia bergerak maju dalam agama Hindu, dia capai level 3, di mana masa itu dia nampak dewa-dewi dia sebagai senior dia, sebagai kawan dia. Okey, bukan lagi Tuhan. Level 3 dalam Hinduism, mereka tidak lagi menganggapkan percaya semua dewa-dewa ni sebagai Tuhan tu, tak ada lagi. Masa tu dia faham mereka ni adalah orang yang mengajar saya macam mana mendekati, menemui Tuhan yang sebenar. Faham tak? So level 3, apabila Hindu ni dia jadi lain. Dia tak ada lagi anggapkan oh ini Tuhan. Masa tu dia tak akan cakap. Sekarang awak tanyalah, banyak orang Hindu dia akan cakap ini Tuhan. Dia tunjuk patung tu, dia akan cakap dia tu Tuhan. Maksudnya dia sama ada sekarang dia ada dalam level 1 dalam Hinduism ataupun level 2. Masa tu kita cakap pun dia tak akan dengar. Memang ajaran itu macam tu. Okey. Lepas tu dia capailah level 3, dia akan kenal lah. Masa tu dia akan tahu, oh Tuhan tu Almighty God, yang awak cakap Allahu Akbar, ataupun dalam bahasa Tamil Elam wala Parambul, maksud yang sama. Almighty God, yang paling ada atas tu ada seorang saja, Tuhan tu satu saja. Masa level 3 dia akan faham. Masa tu dia anggapkan semua dewa-dewa ni sebagai dewa-dewi ni sebagai senior dia, orang yang sebelum mencapai kepada Tuhan. Itu saja. Dan level keempat, dia tahu ini kita dua ni sama saja.
Dewa Dewi dengan saya ni sama saja. Apa yang awak buat, saya pun boleh buat. Pasal masa tu dia sudah ada God consciousness. Okay? So, apa yang Hinduism cuba maksudkan, semua manusia boleh dapat God consciousness. Dia boleh hampir kebolehan dia hampir sama macam Tuhan. Jadi dia nak tunjukkan multiple God. Itulah konsep dalam Hinduism. Dia tunjuk banyak-banyak God. Ada berapa Tuhan? Awak akan keliru di sini. Konsep yang dia sampaikan, semua manusia, semua boleh mencapai tahap itu. Apa yang Tuhan tahu, awak pun tahu. Benda tu boleh capai. Jadi dia cakap, dia buatlah multiple God. Pasal at last, benda tu yang akan jadi. Bayangkan, diri awak ni tiba-tiba sudah dapat God consciousness. Semua yang Tuhan boleh buat, awak pun boleh buat. Bayangkan, benda tu sudah jadi kepada awak. Masa tu awak nak labelkan awak siapa? Awak sudah reunion dengan God, dah bersepadu dengan Tuhan. Awak baik, walaupun agama awak tak sebut pasal tu, awak bayangkan situasi ni lah. Kalau awak dah reunion dengan God, of course awak akan labelkan I'm God. Itulah Lord Krishna buat. Itulah Jesus Christ buat. Jadi Hinduism tu, dia buat ajaran yang tepat sebenarnya. Tak ada yang illogical dalam Hinduism. Apa yang dia cuba maksudkan, semua manusia boleh reunion dengan God, you akan jadi sama macam Tuhan. Satu agama yang begitu hebat. Yang agama lain tak tahu pasal tu, dia terus terang dia cakap, itu pun Tuhan, ini pun Tuhan, semuanya Tuhan. Mengapa dia keluarkan idea itu? Pasal dia tahu semua manusia berkebolehan untuk reunion dengan God. Sekarang siapa bodoh? Siapa bodoh? Yang tak faham Hinduism memburukan agama Hinduism yang bodoh. Tak ada benda illogical yang dibuat dalam Hinduism. Apabila dia label multiple God, ada maksud dia. Pasal semua manusia, berbilion-bilion manusia hidup dalam bumi ni, semuanya boleh reunion dengan God. Jadi dia nak manusia sedar bahawa walaupun Tuhan itu satu, okay? Jadi awak be prepare, awak pun boleh jadi Tuhan. Kalau dia sentiasa cakap Tuhan itu satu, awak akan bezakan diri awak. Oh Tuhan tu, saya ni. Pasal awak di program mental awak ni, dari mula dah program, oh Tuhan tu satu. Apabila program macam tu, bahaya. Selama-lamanya awak tidak akan reunion dengan God. Pasal awak dah di program, itu lain, saya lain. Dalam Hinduism, dia ajar awak dengan dia tidak lain. Awak boleh reunion, boleh bersepadu dengan Tuhan. Pasal dia punya kecanggihan, kehebatan agama Hindu. Dia ada semua proses dia. Ini bukan kepercayaan. Ini adalah semua formula dia ada untuk membuatkan reunion. Pasal dia tahu apa sistem dalam badan kita yang special dari berbanding dengan binatang. Macam mana operate sistem tu, macam mana activate sistem tu, dia tahu. Hinduism dia tahu, Buddhism tahu. Buddhism dengan Hinduism sama saja, tak ada beza. Hanya dewa-dewi Buddhism dia rupa macam orang Cina, yang Hindu dia rupa macam India, tapi konsep yang sama. Dua-dua agama ni memang hebat sangat. Mereka boleh membuatkan manusia reunion dengan God. Jadi dia akan tunjukkan multiple God. Ini tak salah. Ini adalah benda yang sewajarnya dibuat. Kalau labelkan satu Tuhan, itu akan melemahkan manusia. Dia akan menganggapkan saya ni lain, Tuhan tu lain. Saya sentiasa kena pray pada Tuhan. Tak ada. Oleh kerana mereka sudah sedar manusia boleh reunion dengan God, boleh jadi sama. Jadi dia akan buat ajaran macam ni. Memang ajaran ini kena buat macam ni. Kena tunjukkan multiple God. Ni tepat. Tapi saya tak tahulah awak masih faham ke tak faham. Pasal awak ni level tadika, tak boleh difahamkan, tak apa. Kalau awak tak faham, tak apa, kami tak ada masalah. Tapi awak janganlah menghina agama Hindu. Dia agama yang hebat. Ini akan menunjukkan kebodohan awak sendiri.
Awak tak tahu, satu sen pun tak tahu, satu benda pun awak tak tahu. Awak lagi mau hina agama yang hebat itu. Apa punya kebodohan? Awak ingat kami semua bodoh ke? Yang berpelajaran tinggi kami percaya pada agama ini pasal dia cakap apa dia maksudkan kami faham. Apa hebatnya agama Hindu kami faham. Pasal tu walaupun berpelajaran tinggi kami ikut dia. Pasal kami tahu apa maksud dia agama Hindu ni. Okey? Apabila dapatnya cosmic energy, semua cakra ni activate. Okey? Bukanlah tahap dia boleh capai kepada Tuhan. Apabila cakra dia activate, okey? One level, okey? Dia cukup function dalam diri dia, sudah mula sistem dia mula function, dia akan kesan dia punya roh. Dia akan kesan soul dia. Dia boleh interaksi. Minda kita boleh interaksi dengan soul yang ada dalam diri kita. Apabila dia lagi maju lagi dari tahap itu, dia obtain lah, dia dapat God consciousness. Yang roh kita ni adalah satu elemen yang hampir serupa macam Tuhan. Dia supreme soul. God ni supreme soul. Soul yang ada dalam diri kita tu adalah satu image, satu karakter yang dari Tuhan. Dia sebenarnya boleh reunion. Roh kita ni boleh masuk balik dengan supreme soul tu. So kontak kita ni dengan activate cakra-cakra ni, roh yang kita terima, yang Tuhan bagi kepada kita, bahagian Tuhan itu ada dalam diri kita sebagai soul. Apabila kita activate sistem kita, kita boleh interaksi dengan soul kita dahulu. Apabila lebih maju, kita boleh at one point kita akan dapat God consciousness. Itulah proses enlightenment. Okey? Satu proses dalam agama Hindu dia panggil mukti. Okey? Di mana proses mukti ni dia dapat enlightenment, dia dapat pencerahan, dia akan dapat God consciousness. Itulah whole idea of Hinduism. Okey? Pada hari ini Hindu-Hindu yang sembahyang di temple sebagai kepercayaan, dia minta ini, minta itu, memang selama-lamanya dia tidak akan reunion dengan God. Pasal dia sudah sama macam agama lain. Dia tak nak faham agama Hindu. Jadi agama ini Muslim ni, jangan membuat satu tafsiran dengan kefahaman Hindu-Hindu yang tak faham Hinduism. Mereka buat benda yang lowest level. Mereka tidak minat untuk mengetahui keseluruhan maksud apa yang dimaksudkan oleh Hinduism. Jadi kalau awak tak tahu keseluruhan maksud dia, jangan komen pasal Hinduism. Awak jangan labelkan dewa-dewa kami sebagai syaitan. Mereka lah orang asal yang mengajar macam mana reunion dengan God. Awak pula label mereka sebagai syaitan. Apa punya kebodohan? Orang yang membuat ajaran yang advance dalam agama sehinggalah kita boleh bersepadu dengan Tuhan, awak cakap syaitan. Begitu bodoh kamu ni. Jadi Nabi apabila Nabi Muhammad dia katakanlah saya tak tahulah tafsiran awak tu betul ke tidak. Mungkin jadi dia cakap jangan sembahyang pada patung itu. Boleh jadi. Okey? Masih saya boleh menghormati Nabi Muhammad. Saya faham ini pasal peredaran solar system kita menjauhi giant solar system tu apabila kita memerlukan kefahaman yang berbeza. Jadi, oleh kerana manusia satu level, dia sudah anggapkan benda ni adalah Tuhan, dia tak nak pergi jauh. Dia tak nak pergi apa yang sebenarnya Hinduism mengajar. Jadi, Nabi Muhammad cuba mengeluarkan mereka daripada kefahaman itu.
Jadi ini nak tunjukkan patung itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah seorang. Yang lain lebih atas. Jadi itu bukan maksudnya Nabi Muhammad dah ceritakan semuanya. Nabi Muhammad hanya berusaha untuk membuat satu masalah, mengatasi satu masalah di mana manusia telah terperangkap dalam satu kefahaman. Di mana kejahilan lah tu. Kan saya cakap sistem dah jauh, solar sistem kita dah jauh daripada jahil solar system. Memanglah memang dia akan jadi jahil. Hanya apabila peredaran dia semakin mendekati jahil solar system itu, kejahilan itu semakin kurang. Nabi Muhammad telah menggunakan peluang itu. Bayangkan dah lebih daripada 4,000 tahun, lebih kurang 4,000 tahun lepas Lord Krishna buat ajaran, baru Nabi Muhammad muncul. Masa tu okey sikit lah, lebih bukan sejahil macam masa Lord Krishna buat ajaran lah. Mereka sudah lebih mendekati solar system kita kepada giant solar system. Jadi adalah peluang untuk Nabi Muhammad untuk kenalkan ajaran yang lebih atas. Faham tak? Jadi itu bukan paling atas. Yang itu awak claim sendiri, itu ego awak sendirilah. Awak cakap agama Islam adalah agama yang paling hebat. Saya memang menghormati agama Islam pasal dia do something for mankind. Dia buat satu ajaran untuk manusia keluar daripada kejahilan mereka. Tapi itu bukanlah ajaran yang ultimate. Itu adalah ajaran untuk menjadikan manusia lebih baik. Tapi janganlah lawan dengan Hinduism, pasal dia ada chapter-chapter lain yang lebih hebat. Jadi awak kena faham, kalau awak nak ikut Islam, ikut baik-baik. Saya tak ada halangan. Pasal saya tahu semua agama dia buat ajaran untuk manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi saya tidak akan memburukkan mana-mana agama, tidak akan rendah-rendahkan mana-mana agama. Dia mainkan peranan dia. Tapi kalau awak cakap dewa-dewa kami ni syaitan, awak rendah-rendahkan Hinduism, saya tidak puas hati. Pasal awak sentuh pasal satu agama yang paling hebat tu, awak pergi kacau dia dengan kebodohan awak. Ini semua tidak sepatutnya buat. Ini ustaz-ustaz, awak jangan ego. Banyak benda awak belum tahu. Tapi awak komen pasal Hinduism. Kami tahu macam mana reunion dengan God. Awak diam saja, duduk diam saja. Kami tahu tak ada apa-apa illogical dalam agama Hindu. Awak duduk diam saja. Tak ada benda syaitan dalam temple. Awak jangan memendai. Awak jangan meracuni pemikiran orang Muslim lah. Kalau buat ajaran macam ni, mestilah orang faham macam mana. Cakap benda-benda macam ni, mestilah inilah masalah negara ni. Ni negara berbilang kaum, macam ni kau buat ajaran, menimbulkan isu perkauman. Apa punya agamawan? Awak membuatkan rakyat saling bergaduh, bertengkar, membuatkan isu perkauman. Ini macam ke agamawan? Macam ni ke agama awak ajar awak? Inilah kerja syaitan. Bukan dewa-dewa di dalam temple tu syaitan. Awak punya mentaliti awak, orang macam ni lah syaitan. Okey, benda macam ni semua berhentikan serta-merta lah. Okey, kami tahu apa kami buat. Okey, banyak lagi lah. Kalau saya nak ceritakan proses-proses ini Hinduism ni, banyak saya boleh ceritakan. Sikit saja saya baru sentuh. Setakat baca Veda semua tu, semua tak cukup lah untuk memahami Hinduism. Dia punya skop dia terlalu luas, terlalu complicated agama tu. Kena faham betul-betul. Baru Buddha Tadika kena komen pasal satu macam ajaran yang complicated. Dalam kalau kita bandingkan Buddha Tadika dengan pengajian tinggi, memang kamu tidak akan faham. Banyak benda in between awak kena belajar.
Jadi awak duduk diam-diam. Tak payah komen pasal Hinduism semua. Okey? Jadi mesej saya kepada rakyat, ini tak ada apa, mereka ni nak cover ni isu rasuah, itu saja. Okey? Masing-masing apa agama awak suka, awak ikut. Tak ada masalah. Kita saling menghormati. Awak nak bersihkan macam ni tempat sembahyang orang apa agama lain, bagi saya ini adalah satu perbuatan yang mulia lah, akan mewujudkan perpaduan dalam negara, antara setiap kaum lah. Okey, tak ada benda yang salah saya nampak lah. Tak tahulah ustaz ini semua dia punya tafsiran Islam macam mana, saya tak tahulah. Okey, saya tak ada komen pasal itu. Apa yang saya sekarang tak puas hati, mengapa dia sebut dewa-dewa kami sebagai syaitan? Itu yang membuatkan saya marah lah. Saya buat video ni. Okey, saya harap apa maklumat yang saya bagi ni membuatkan orang Muslim tahulah. Okey, agama Hindu ni something, dia something special. Okey, kalau berminat awak boleh cuba belajar lah apa Hinduism cuba maksudkan. Tidak kewajipan untuk masuk dalam Hinduism. Awak tidak perlu convert dari agama mana-mana agama kepada Hinduism. Hinduism tak ada, awak tidak boleh convert. Awak boleh ikut ataupun tidak ikut, suka hati awak. Tak ada konsep awak masuk convert jadi Hindu. Tak ada. Tak ada konsep macam tu dalam Hinduism. Jadi siapa-siapa berminat untuk reunion dengan God, okey, boleh ikuti agama Hindu lah. Okey. Pada masa yang sama awak boleh juga ikut agama awak. Okey, Hinduism tidak halangan. Okey. Okey, itu sajalah mesej saya dalam video ni. Sekian, terima kasih.